Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Saya atas nama Jawatan Kuasa Kepimpinan Mara Petani mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua rakyat petani di mana saja berada, dengan ucapan mohon maaf zahir dan batin, minal aizin wal faidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah itu Mara? Mara dalam segi bahasa adalah maju atau progresif, maju ke hadapan atau progresif. Dari segi perkataan, MARA itu ringkasan daripada Majlis Syura. Kemudian kita gabungkan dengan Majlis Syura Petani. Dalam bahasa Inggrisnya Petani Consultative Council. Jadi kalau dari segi istilah yang kita maksudkan di sini ialah satu mekanisme perjuangan politik kebangsaan Melayu Petani. Jadi Majlis Syura Petani ini ialah kecek mudah-mudahnya bahasa kampung kita, tempat duduk kira bercara hal ehwal petani. Pada masa perjuangan ini kita kira bercara hal-hal nak dapat kuasa dalam perjuangan kita. Bila kita sudah dapat kuasa nanti itu, kira bercara hal nak membangun negara. Membangun negara, membina masyarakat sesuai dengan apa yang diaspirasikan oleh rakyat. Iaitu mana nak melaksanakan syariat Islam lah. Kita orang yang beragama Islam ni. Okey. Jadi itulah makna Mara dan tujuan kita perjuangan Mara ni. Cara mana tu untuk bisa matlamat di situ tu dapat kuasa untuk nak bangun syarikat? Itu yang pertama kita kena ada modal tu lah. Jadi modal di sini hak kecek mudah-mudahnya modal kesatuan lah. Kesatuan bangsa Melayu Petani. Itu modal utama. Jadi bila kita dapat bersatu padu, kesatuan dalam persatuan ni, itulah modal utama dalam perjuangan Mara ini. Untuk mencapai tujuan itu kena memperkasakan atau mengatakan Mara sebagai apa? Untuk sampai tujuan itu kita kena memperkasakan Mara atau mengangkat Mara sebagai lembaga tinggi politik, sebagai pemegang amanah atas hak ketuhanan Melayu Petani dan sebagai payung penyatuan. Inilah cara-cara untuk menyampaikan fungsi Mara ni. Okey. Kenapa kena pasti ada Mara Petani? Kok kesatuan atau persatuan yang ada dah tu atau persatuan ni kenapa kena ada Mara Petani? Kena ada Mara Petani ini, hak nombor satunya tu karena perjuangan orang Melayu Petani ini tidak menjadi perjuangan kebangsaan Melayu Petani. Jadi masing-masing belum jadi perjuangan kebangsaan Melayu Petani. Kenapa kena pasti perlu kena ada Mara Petani? Sebab kalau kita dari segi persatuan perjuangan petani itu semua tu dah tahu kata banyak dah ada persatuan. Tapi Mara ni apakah penting bagi rakyat petani? Perjuangan orang petani sekarang ini belum menjadi perjuangan kebangsaan Melayu Petani. Itu jawapannya. Jadi untuk menjadi perjuangan orang petani sebagai perjuangan kebangsaan petani, maka kita kena ada mekanisme ataupun kena memiliki satu lembaga tinggi politik
untuk bermusyawarah atau kira bercara mencari kesepakatan dalam membuat keputusan. Dan kita kena berpakat pula dalam melaksanakan keputusan. Jadi lembaga tinggi politik ini juga sebagai penuntut hak atas ketuanan Melayu Petani dan payung penyatuan bangsa. Terus apabila MARA itu atau ke lembaga tinggi politik, misi-misi MARA itu dari perjuangan Intinya tu hak ketuanan Melayu Petani sebagai asas pentadbiran petani Darussalam nanti ini. Itu sebagai gambarannya, maknanya visi ini ya satu cita-cita. Cita-cita kita nak merintah petani lagi itu asas pemerintahan itu adalah hak ketuanan Melayu Petani. Jadi memerintah negeri petani mesti berorientasikan kepada jati diri bangsa Melayu Petani, aspirasi rakyat petani. Jadi yang keduanya, bangsa Melayu Petani ini ialah penganut agama Islam dan tujuan kehidupannya adalah membangun sebuah masyarakat Islam yang adil dan makmur dengan harapan mendapat keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiganya, memerintah negeri dan membina masyarakat Melayu Petani hendaklah berlandaskan kepada Al-Quran dan hadis, ijma' ulama dan qiyas. Itu sebagai sumber hukum bila kita merintah nanti. dan itu sebagai cita-cita di pelaksanaan untuk disapa ketika tadi itu misi MARA petani itu ada kata apa? Misi MARA Petani ini menyatu rakyat, menyelesaikan perjuangan tani. Jadi ulasannya begini, satu, mekanisme penyatuan rakyat petani ialah dengan kita memperkasakan MARA Petani sebagai lembaga tinggi politik, pemegang amanah dan payung penyatuan. Pelaksanaan misi MARA Petani ini ialah dengan cara bergerak sasaran aktif dan dengan kaedah pelaksanaan misi ialah dengan memberitahu, mengubah sikap dan menggerakkannya. Jadi dengan kaedah kita sebut sebagai CBSA, cara bergerak sasaran aktif. Jadi diharapkan pada kaki tangan MARA ni bergerak dia tu beri ilmu, lepas tu mengubah sikap, lepas tu dia boleh bergerak. Jadi kita ringkaskan dengan cara bekerja atau cara bergerak sasaran aktif. Kalau kita bergerak tak sasaran tu duk dia tak bekerja, itu tak sampai tujuan lah. Jadi MARA ni sudah ada apa nama ni, kaedah-kaedah dia lah. Jadi kaedah bergerak tu ni pakai guna pasal ni. Pertama, beri ilmu, beritahu apa itu MARA sebagai pertanyaan yang saya sudah jawab pertanyaan ini. Beritahu pada demo, lepas tu dengan dia tahu ni dia boleh mengubah sikap dia. Kita semua kan pakat nak berjual. Bila tahu hala tuju dan apa semua, dia boleh mengubah sikap, kemudian kena memobilisasikan dia supaya dia boleh bergerak. Itu. Itu akhirnya ada apa nak saya sampaikan kepada rakyat petani di tanah air untuk apa ni, dapat ikut serta bersama dengan perjuangan MARA atau apa sajalah sebagai wakil MARA ni nak menyampaikan kepada rakyat tanah air. Dia begini, pertama-tama tahu dulu apa itu MARA. Jadi apa yang saya sebut tadi itu, MARA ni dari segi bahasanya ini, dari segi
perkataannya ini, dari segi istilah yang dikehendakinya ini, semua ni tahu dulu. Minta adik-adik kita, rakyat tani kita ni tahu dulu bahawa apa itu marah. Jadi jangan duk fikir sama dengan marah Hubak no. Ataupun marah Malaysia. Jadi hari marah petani. Marah petani itu apa namanya, dia ada bagi dua. Pada masa ni marah petani ni masa marah petani dalam perjuangan. Marah petani perjuangan kita tahu. Jadi duduk kira bercara hal ehwal nak boleh hak menentu nasib dia sendiri. Kemudian bila pada fasal lepas ni, pasca ni, kira bercara untuk membangun negara, membangun negeri kita dan membangun masyarakat sesuai dengan apa ni, maqasid syariah. Syariah, objektif syariah kita nak gapo. Jadi boleh saya sebutkan sini, kita duk melaung-laungkan sebuah masyarakat yang adil makmur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kena ingat sekali bahawa kita hak naknya tu wa rabbun ghafur. Perjuangan kita ini bukan hanya dunia saja, kepada akhirat. Kita hidup dunia sebagai sementara saja, di akhirat itulah kita nak. Jadi kalau perjuangan tak berlandas dengan situ, saya rasa sia-sia ya. Letih beri tunda lah. Maknanya bolehlah objektif dunia ni kalau kita dapat situ. Jadi sebab itu dalam hal ni kena marah petani ni membentukkan perjuangan kita dengan tipai. Kata dia, dari platformnya ini kena Allah, kait pada kerana Allah. Itulah saja harapan saya. Untuk mudah dipahami oleh rakyat di tanah itu, jangan menuju kepada kejayaan misi nanti marah tu. Yang ini kalau kita bagi cara perjuangan itu terbagi dua dalam. Satunya politik, yang kedua bersenjata. Bagi marah ni, lagu mana dengan dua jalan ni, hak mana lebih perlu sekali? Marah tu pakai senjata atau tak ada? Cara politik bagi marah tu main lagu mana untuk lebih sampai berlama? Ya gini, marah ni ya perjuangan politik Jadi perjuangan kebangsaan kita tu boleh banyak strategi. Strategi senjata, strategi politik, waktu demonstrasi, boleh berlaku, diplomasi. Jadi khusus atau pecapak perjuangan hak marah ni perjuangan politik. Jadi saya fikir pun perjuangan politik ni lah yang menentu hak akhir sekali. Senjata dia hanya penekanan. Dia penekanan kena ada masa juga. Masa tekan, masa relax lah dulu. Jadi kira bercara hak nak boleh hak ketuanan Melayu petani itu. Utama sekali adalah hak politik lah. Hak politik ni, hak memerintah. Bila kita dapat hak milik kelik memerintah tu, banyaklah apa yang kita nak buat, yang kita boleh buat. Tapi tepat kontrolnya tu adalah kena siapa maqasid syariah. Begitu juga dalam perjuangan ni kena steering dia di situ. Jangan lewat batas syariat. Baru sebab apa sebab apa gitu? Sebab kita nak keridaan Allah. Di sini sementara, di sana kekal. Kalau tak dapat keridaan Allah, itu saya rasa tak sapa matlamat sungguh perjuangan kita ni. Masa sekarang itu rakyat di tanah air itu baru alami selesai masalah politik parliamentary. Kalau sebut politik itu dalam keadaan lalu ni jadi rakyat itu berperan lagi kepada melalui parliamentary. Dan melalui wakil rakyat dan melalui wakil rakyat itu melahirkan undang-undang. Politik bagi marah itu bagaimana? Adakah parliamentary? Adakah jalan ke mana? Terlibat dengan ini adalah meja penting. Bagi marah
politik juara untuk sampai kejayaan itu bagaimana? Jadi nak sapa pada kejayaan itu meja sudah buka. Meja ni tak boleh tutup dah. Kita kata sebab apa? Sebab resmi dengan ada orang pemudah cara pula, fasilitator. Jadi huminya tu atau pokoknya kita beraksi politik. Aksi politik sini mencari penyelesaian. Kita sudah garis dah bahawa penyelesaian mara di meja rundingan tu penyelesaian yang menyeluruh, adil dan berkekalan. Situ. Jadi hak ni adil, menyeluruh, adil dan kekalan ni ya satu perkara yang penting lah. Kalau tidak, seperti kata perjuangan bersenjata selesai dalam politik, krok politik. Ya sampai kepada keamanan ya. Keamanan itu dianggap sudah pencapaian yang berkekalan, tapi tidak. Bagi kita ni konflik petani ni bukan konflik senjata saja, konflik penjajah. Kemerdekaan kita, kebebasan kita tu mari kongki oleh siye. Jadi di sini seteru kitanya penjajahan tu, sistem penjajahan tu bukan siye, bukan orang Thai tu, askar. Jadi kerana askar melaksanakan sistem penjajahan tu gulawai kita. Jadi kita duk berlawan tu gitu. Bukan saja askar. Jadi kerajaan itu sendiri. Lepas tu orang-orang yang ikut serta dalam mempertahankan sistem penjajahan di bumi tani itu gulawai kita. Belakang. Kalau selesainya kena menguatkan politik tu. Sekalian lalu itu strategi yang marah ni ada buat cadangan mana. Contohnya dengan meja runding, dengan parlimen marah kira cara mana? Dia Parlimen kita boleh guna. Cara perjuangan di parlimen tu satunya kita minta wakil-wakil rakyat kita ni dipilih oleh pilihan raya baru ni tu. Di parlimen dia suara untuk menekankan supaya proses damai ni menjadi agenda negara. Agenda negara Thai. Selama mana tak jadi agenda negara Thai, jadi duk bahang itu lah. Tukar KJL, wah lain pula. Tukar KJL satu, lain pula. Jadi tak kekal. Tak kekal. Proses damai ni tak kekal. Duk gile, lepas tu mari hak lain pula tu. Strateginya lain, polisinya lain pula dah. Jadi tak jelas lah. Benda ke misi proses damai ni tak jelas.